Sebab apa? Sebab dia ada isu dia ada isu ni saturation, flux saturation. So bila ada, sorry apa ni, nampak graf lebih kurang ni. Flux saturation. Okay, so bila flux tu dia saturate, dia dah tak linear, dia akan curve macam ni exponentially. So bila exponentially, this exponential behavior, it's hard for us to predict the speed of the DC motor. Sebab bila DC ni sepatutnya is kind of straightforward sajalah, kita nak predict dia punya speed dengan controlling yang kita belajar kan, nak tambah additional resistor ke, nak control terminal voltage ke. So benda tu sepatutnya quite straightforward. Tapi however bila ada isu flux saturation curve ni, dia takkan that straightforward lah for you to analyze dia punya behavior. Okay, so due to the saturation curve, ini okay, kalau tengok ni saya revise sikit, ulang balik. Kalau tengok dekat dia punya equivalent circuit pun kind of straightforward. Dia ada RA dengan RF adalah in series. However, bila in series, you must not forget that yang datang dengan RA, dia ada juga dia punya LA. Dia ada juga dia punya LF. So this L ni akan bagi efek pada flux saturation issue tadi, okay. So when RA and RF in series, so you kena tukarlah equivalent circuit equation. You hanya perlu ambil loop yang sama, tapi you tengoklah since RA dan RF adalah in the same loop, so kena pakailah persamaan yang setara. So you don't have to remember every single equation pun. So, you just need to recognize the correct circuit for each DC motor yang terlibat kan. Alright, then yang lain masih sama, torque sama dengan KVIA ni, yang mana IA ni kita tukar daripada equation 5.15 masuk dalam ni, dia akan jadi 5.16 equation ni. Okay, and then bila kita ubah EA ni kepada KV omega untuk dapatkan speed, dia akan jadi persamaan 5.17, dan kita rearrange pula di speed ni, bawa dia ke belah sini, kita akan dapat speed versus torque equation, yang mana dari sini kita akan dapatkan dia punya graph lah for that particular DC motor. Okay, so untuk analisis, kita assume that motor ni operate dalam linear region. So bila linear region, kita hanya ambil yang bahagian strict sajalah. And with that, dia ada satu constant yang terlibat, which is this one. Kita tahu yang flux berkadar terus dengan field current, okay. But since kita nak include this behavior of linear region, so ada satu lagi persamaan which is 5.19 ni, flux equals to CIA, constant armature current. Okay, so with that, kita akan masukkan persamaan flux equals to CIA ni dalam semua analisis yang melibatkan DC series motor. Okay, sebab tu daripada KVIA ni dia akan jadi KCIA square, sebab kita tukar V ni dengan 5.19 ni. Okay, dia panjang lah. And okay, start daripada sini dia dah tak nampak, dia nampak kompleks sikit lah, dia nampak complicated sikit, tapi sebenarnya saya tak tahu, saya tak rasa benda ni susah. Dia hanya bila you involve something, so dia akan jadi, you kena jangan lupa masukkan faktor tu lah. Sekarang ni faktor yang you kena include adalah constant kan, flux linear region tu. So you kena keep on including all the necessary terms ataupun variable yang terlibat dengan flux tersebut. Okay. So kalau tengok originally mana dia? Ini kan tengok 5.21 ni, ni adalah speed torque equation yang mana datang daripada mana? VT ni. Saya tulis kat sini. VT KV minus RATD KV square. Okay, so KV square ke? KV square. So dari situ you hanya masukkan flux punya terms tadi. So dia akan jadi macam ni lah. Bila masukkan, you simplify kan. You tak nak simplify pun tak apa.
boleh je guna persamaan yang ni yang saya dah tulis kat sini. Ini kot. Okay, tak perlu simplify pun tak apa. You just include dia punya masukkan nilai yang ada yang terdapat yang diberi oleh soalan. Dia akan dapat juga value speed yang you nak cari. Okay, tapi bila kita, kalau you derive, mesti at the end kita akan simplifikan. Yang mana yang sama kita buang, yang mana yang boleh kita faktorkan, okay. And the reason kita simplifikan the equation adalah supaya kita nak tahu behavior of dia punya speed versus torque ataupun current punya karakteristik for that DC series motor, okay. Satu lagi daripada term ni, develop torque KC IA square, kita boleh dapatkan value IA, okay, faktorkan dia. Bawa apa ni, power of 2 ni ke belah sini, and then you can dapat nilai armature current. Okay, ada reason kenapa diberi hint yang ni. Okay, nanti dalam example you boleh nampak. 5.21 and equation 5.22 shows that the speed at no load or light load is excessively high. Ya, dia you boleh nampak direct pun sebab dia DC series. So bila you tahu flux punya current rendah tapi flux punya density tu tinggi, and armature current pula tinggi tapi resistance untuk RA ni rendah. So bayangkan bila dua-dua faktor ni bergabung dalam satu circuit, so dia akan create satu lagi karakter ataupun kriteria which is naik dia current dia akan tinggi. Okay, kenapa dia punya ni? Dia punya ayat ni shows that the speed at no load or light load is excessively high. Dia tinggi So benda ni bila dalam keadaan tak ada load, speed dia tinggi, dia ada dedicated application yang kita boleh guna untuk DC series motor. Okay, so contoh yang dia bagi kat sini, tak bagi lagi, slide seterusnya. Okay, such a high speed may be damaging due to excessive centrifugal forces exerted on the rotor. So kat rotor ni bila you bagi dia high current and high flux, so dia akan ada satu lagi force which is centrifugal force. Dia berkadar, dia macam perpendicular. Rotor ni kan bulat, so dia perpendicular lah dengan keadaan rotor ni. Okay. Therefore, untuk starting condition, it is advisable so that kita always connect dengan mechanical load. Kita pair dia dengan load siap-siap. Okay, so dia macam precaution lah, safety punya step so that you tak damagekan that particular motor. Okay, yang ni boleh baca. Alright. So bila you simplifykan the speed versus torque equation tu, you akan dapat this kind of curve lah. Okay, exponentially semakin tinggi torque, speed akan semakin rendah. So kita tahu sebab tu kita kena pair dengan load dekat sini. So bila you ada load dekat sini, contohlah you guna dia untuk electric train kan. Okay, so dia dah ada coach kat belakang tu and dia dah already ada load. Okay, so you dah already reducekan speed dia a little bit. Bayangkan kalau that same train dia hanya run, kan itu dululah sebelum MCO dulu naik train berapa kilometer per hour, boleh sampai 200 kan. Very very fast So kalau kepala dia je mungkin lebih pada 200 km per hour kan. Macam itulah dia punya analogi. Okay, speed of motor is rapidly decreasing when load torque is increased. So kena, bila if dia punya effect ni, dia flux dia banyak. Flux ni pula dia kelemahan dia cepat, flux yang banyak ni dia akan cepat reduce kan speed rather than current yang banyak. Bila you ada satu jenis motor yang current tinggi, bila current ni dia berkadar terus dengan torque. Okay, so bila you tambah torque, current takkan menyusut immediately. Tapi bila fluxnya tinggi, flux ni dia macam induce. So as you tambah load sikit, dia akan turun dengan banyak. Dia punya effect tu agak
tak linear lah, macam yang nampak dekat graf 5.11 ni. Okay. Alright, so yang ni calculation of starting current. So Kata maknanya bila load tambah flux tu akan berkurang. Bila dia akan bukan flux tu berkurang, load tu akan bagi efek pada flux punya flux ni dia induce saja. Tugas dia hanya perlu induce so that motor speed tu akan bertambah. Okay. Tapi bila dalam satu keadaan bila you tambah load ni something yang physical. Flux ni tengok dia flux kan, flux dia something yang kita tak nampak. Tapi dia Urat daya kan. Urat daya tu betul. Okay, tapi the more kita tahu kan, the more you add current kan, yang apa tu current dalam coil tu, okay, so the more current tu you increase, flux-nya akan lagi increase. And flux yang sekeliling wire ni, kabel ni, if kalau you tak nak increase dia punya current, you boleh increase dengan controlling dia punya field voltage. Okay, field voltage you naikkan, dia punya flux akan semakin tinggi. However, benda ni bukan fizikal. Dia tak macam current. Current dia panggil apa? Sebab dia punya relationship dengan torque tu lagi kuat. So kalau flux ni, bila you tambah torque melalui additional load, so dia akan cepat terkesan. Sebab tu macam kalau motor apa yang speed Vt over Kv kan equation kan. Satu lagi minus Ra Td Kv square. So untuk case yang ni, speed dia berkadar songsang dengan flux. And yang ni. Dan untuk yang ni, speed dia berkadar songsang dengan flux kuasa 2. And yang ni apa? No load speed. Yang ni adalah speed drop. Okay, so kejatuhan speed drop. So kejatuhan speed tu akan lagi banyak. You control flux sikit, efek pada speed ni akan banyak. Itu dalam keadaan torque constant lah. Okay. And then starting current. Okay, starting current dia sebenarnya originally apa? I sama dengan V over R je. But since this R ni ada 2, so masukkanlah kedua-dua faktor. Senang je. And since there's another equation, torque sama dengan Kv Ia, can manipulate juga this Ia sebagai your starting current. You ubah dia ke sebelah sini, you akan dapat starting torque over Kv. Okay. And untuk yang box warna merah ni adalah comparative equation. Dia nak compare series dengan shunt. So kalau nampak kat sini, saya dah explain kot. Okay, nampak kat sini ada faktor RF. So ada penambahan resistance kat sini. So bila ada for the same terminal, sekarang ni dia compare one to one, apple to apple. So untuk same terminal voltage, let's say untuk DC series pun dia bagi 100 volt, untuk shunt pun dia bagi 100 volt. The starting current of a series motor is smaller than the starting current of the shunt motor sebab dia ada penambahan field resistance dalam equivalent circuit yang sama. Okay. Ini pun dah explain. So dia compare juga starting torque untuk DC series dengan DC shunt, and dia conclude that, apa cakap sebelah ni kot. Okay, lihat this one. The RF shunt is usually 100 times higher than field resistance of DC series motor. Okay, in term of comparing, dia bagi tahu juga bila you compare series dengan shunt, dia tak boleh, dia bagi tahulah RF untuk series dengan RS untuk shunt, value dia takkan sama sebab bila you nak letak RF untuk series, you kena Hello? Tak dengar betul. Itulah. Putus-putus lah.
Hello? Hello? Boleh dengar? Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Saya ingat saya putus tadi. Okay. Internet okey. Cuma mungkin dia puasa kot. Internet nak raya tu. Itulah dia suruh balik raya tu. Okey, mana tadi? Sini. Okey, bila you nak letak apa tadi? Field resistor untuk series, you akan letak keadaan value dia adalah few hundred. Untuk shunt, nilai dia akan lebih tinggi daripada RF untuk C series. Okay, sebab kalau you letak nilai yang sama untuk nilai yang you letak pada shunt, you letak pada series, memang lagi dia akan lagi cepat lah, tapi bila speed dia akan lagi tinggi macam dia cakap tadi. Tapi kita tak advise buat macam tu sebab dia akan create damage yang lagi cepat juga pada you punya DC series motor. Okay, ni dia pesan, keep in mind that starting current of series motor is lower than for a shunt motor. Starting torque of series motor is much larger than a shunt motor. Okay, sebab kalau tengok shunt pun dia akan divide current kan shunt dia akan dua RA dengan RF. So dekat sini kita dah nampak physically pun dia akan divide dia punya current dua. So bila divide current dua, current akan lebih kecil untuk DC shunt daripada DC series motor. Okay, so bila currentnya rendah, mestilah starting current untuk DC shunt akan lagi rendah. So tapi disebabkan you letak RF ni untuk series, nilai dia rendah, you akan menyebabkan yang ni pula, starting current of DC series motor lower than shunt motor. Okay, these features make series motor popular untuk traction and transportation. So untuk EV car, electric train, trolley bus ni mana punya term sama betul. Okay, for example untuk application yang require high starting torque lah, untuk crane, torque tinggi kan, so bolehlah pakai yang ni. And then ini pun dah explain last week. Okay, so bila kita nak tambah, kita nak control speed untuk DC series ni, kita akan control by adding another resistance. Okay, selain daripada itu, ada juga beberapa cara lain untuk control dia, which is jadi adding resistance. Yang kedua boleh juga untuk control armature voltage, dan yang ketiga boleh juga untuk control the field current. Okay, then sekarang ni dia tunjuk analisis apa yang akan berlaku bila you tambah additional resistance. So tambah additional resistance tu kan dia hanya ada satu loop, so kita akan tambah sebelah RF, so di in series dengan RF dan RA, so ditambah kat belah ni je. And then apa yang berlaku, okay, dari segi persamaan, kalau you tengok kat persamaan semata-mata, you boleh nampak dah dia apa kesan dia. Okay. So kalau tengok sini, ini adalah no load speed, yang ni adalah speed drop. So bila you tambah additional resistance in series kat sini kan, so you tambah dekat sini, so dia akan add dekat sini. So apa yang dia akan beri kesan kepada apa? Dia akan beri kesan kepada speed drop sahaja. Dia tak akan beri kesan kepada no load speed. Okay, so by right dia sebenarnya macam share the same no load speed, tapi disebabkan kriteria dia adalah exponentially reduce ataupun apa tu curve ke bawah ni, so dia tak nampak lah dia share the same no load speed. Okay, and kalau tengok kat sini how to understand ataupun how to describe the graph, benda ni penting sebab you nak letak dalam assignment. Okay, you boleh letaklah contoh, kalau let's say R@2 ni adalah 10, R@1 ni 5, so yang ni adalah R@2 10, ini 5, so let's say the original RA is 2, so yang ni adalah 2 ohm, yang ni adalah 7 ohm, yang ni adalah 12 ohm. So the higher the additional resistance, the speed akan jadi makin kurang. Okay, ni ayat dia. Dengan syarat yang ni adalah fix lah. Okay,
If the supply voltage is fixed, the motor speed is reduced when resistance is added to the armature circuit. Okay. And okay, tadi kalau kita tambah resistance, additional resistance in series dengan RA dengan RF. Okay, satu lagi kita boleh control speed dengan controlling the terminal voltage. Okay, so bila you control this terminal voltage, dia memberi kesan kepada no load speed. Okay, and in the same time, the change in armature voltage has a similar effect on the series motor as the insertion of armature resistance. Okay, dalam kes ni, bear in mind, you tak tambah additional resistance, you hanya tukar VT. Tetapi, you can conclude that, you can find out that dia punya behavior ni sama macam kalau you tambah additional resistance, okay? And dia punya dia punya conclusion of adjusting this terminal voltage tu, the lower you reduce the terminal voltage, you akan reduce dia punya speed. Okay, ini let's say yang ni adalah speed first pada 100 volt, and then bila you turun kepada 80 volt, dia akan turun kepada speed. Let's say mungkin yang ni 600, mungkin yang ni 300 radian per second. Ini mungkin ini zero lah sebab dia dekat point kosong. Okay. And untuk case ni, you kena keep voltage ni below the rated value, okay? Sebab kita tak nak speed dia tu exceed rated speed of that particular DC motor. So dia tak, bila you pilih, tu yang assignment 1 tu, bila you pilih kaedah controlling speed kan, saya bagi kebebasan nak pakai kaedah apa. Saya hanya decide, saya hanya sediakan jenis-jenis motor. So different kind of motor have a different kind of speed control. And this particular, let's say you pilih satu jenis speed control, you kena inform, you kena let me know kenapa you pilih. Adakah dia relate dengan application? Adakah dia relate dengan analysis you? Biasanya kita akan inform yang dia relate dengan application. Let's say like application you tu untuk crane. So crane ni you kena control speed menggunakan apa. So that kind of explanation yang saya expect daripada you punya assignment lah. Okay. And method yang ketiga untuk control speed pada sebuah DC series adalah dengan menambah perintang pada field circuit ataupun by adjusting field current. Dia ada dua, kita boleh represent dia dua benda lah. Controlling by adding field resistance, additional resistance pada field circuit ataupun by adjusting field current. Nak adjust field current macam mana? Sebab field current kan dia sama dengan armature current kan. So how to adjust? You tambah dia pada RF sahaja kat point ni. Okay. Dia cakap if resistance RF is inserted in shunt with the series field winding. Dia beza lah dengan yang tadi, ditambah di RA kan. Di the same loop dengan antara RA dengan RF. Yang ni tak, you tambah dia in series ataupun shunt dengan field winding sahaja. Okay, so ini akan bagi different effect. So kalau tengok ada mistake kat sini, saya saja tak betulkan. Tukar yang ni bukan besar, ni kurang. Okay. Bila you tambah additional resistance selari ataupun in shunt dengan field resistance, apa yang berlaku adalah you divide current IA ni kepada IF dengan IR. Okay, with that current division of the current, kita pakai current divider lah punya method kan. So dekat sini your IF sekarang adalah dengan faktor RF plus RF kali dengan IA. Okay, and this whole part kita boleh represent sebagai satu lagi term which is AR. Okay, untuk memudahkan analisis lah. Okay, sebab kita tahu V adalah CIF ni, and this IF adalah sama dengan IF yang di sini. Okay,
So bila kV perkali botan ataupun perkali constant untuk motor tu, so bila V kV ni, you akan tukar kV ni kepada CARIA. Okay. The reason kita tukar yang ni sebab ni adalah DC series, and bila dia ada C ni, maksudnya you tahulah analisis ni adalah DC series, dan bila ada AR ni maksudnya dia adalah penambahan resistor pada in shunt ataupun selari dengan field resistor, yang mana kita gunakan this penambahan resistor ni untuk control speed. So you daripada equation you boleh nampak, oh equation ni. So equation ni sebenarnya dia tambah perintang tambahan in shunt dengan RF. Okay. And bila guna equation ni, okay, equation lain pun akan terjejas lah. So daripada KVIA dia akan jadi KCARIA square. Sebenarnya dia replace saja P dan IA ni. So this P akan daripada yang atas ni, KV ni daripada yang atas ni, dan this IA you akan manipulate daripada yang atas ni. Okay. Okay. Modify equation 6.27. So actually daripada apa? Daripada RA plus RF yang asal untuk DC series. Yang RF tu, okay, since dia tambah di sini, so you akan ambil yang ni lah. Okay. And then this representation boleh tukar kepada AR untuk simplifikan. Okay, so you akan nampak VT over KV minus RA plus AR RF IA KV. So nampak lagi mudah lah untuk, you boleh nampak lah dia sebenarnya ini adalah speed versus current equation bagi DC series motor yang kita tambah additional resistance pada RF. Okay, pada komponen RF in parallel dengan komponen RF. Okay, and substituting equation, so kita tak nak pakai V sebab kita nak assume dia berada dalam linear region. So kita pakai V tu apa, CIA. So tukar dia, you akan dapat this equation. Okay, with that, yang ni pun jangan lupa tukar, kurang with that particular equation, you akan nampak bila you isi value lah. Sini adalah 100, ini adalah 2, ini adalah 5. Okay. Apa kesan dia dengan perubahan pada additional resistor ni, ditambah ke, kurang ke? Let's say kita, yang ni kurang kurang. Let's say yang ni adalah 5, 10, 15. Betul, 5 kurang pada 10 kurang pada 15. Okay, yang ni 5, yang ni 10, yang ni 15. So dari sini boleh nampak penambahan additional resistance akan mengurangkan motor speed. Okay, ada tak ayat di sini? Reduction of RF results in current reduction. Kenapa speed tu kurang? Sebab penambahan RF ni, current ni akan kurang. Current ni, current reduction in field. So current ni akan kurang. So bila current ni kurang, dia akan effect pada armature current. So bila armature current dikurangkan, speed pun akan kurang. Itulah explanation dia. Okay. Since the technique result in field reduction, so it's suitable for speed increase. So tapi you takkan start dengan 5 lah. Dia akan bagi satu nilai yang besar, baru you turunkan kepada speed yang you turunkan kepada nilai perintah lebih rendah supaya you boleh increase dia punya speed. Okay, that's the tricks lah how to tackle this kind of speed control. Okay, what else? Oh, example. So let's go for example 8. Okay, example 8 ni melibatkan persamaan serentak. So kena refresh balik lah matematik. Persamaan serentak dia pun. Ada soalan so far? Sambil-sambil duk buat kuih tart. Zaman sekarang tak buat kuih tart dah kot. Buat apa? Terima kasih. Ombak rindu bagai.
Okay, salah, janji dengar. Okay, so let's go for example 8. So it's a DC series motor that has an armature resistance of 2 ohm and series. So saya lukis terus lah. So it's a DC series motor. Always start your answer with a figure ataupun equivalent circuit, right? It help you build momentum on answering the question. So this is series. Dia ada RA, dia ada RF, dia BMF. Okay. So RA adalah 2 ohm, series field resistance 3 ohm, terminal voltage 320, full load torque. So kat sini T full load adalah 60 Newton meter and motor speed ataupun dia bagi dalam RPM, so N lah 600 RPM. Okay, and then calculate the field current. Calculate the field current. Field current IF lah, IF which is sama dengan IA. So nampak macam senang. IF sama dengan IA, V sama dengan IR sama dengan IA RA plus RF. Betul. Dia bagi tak IA? IA tak bagi. Dia bagi V 320. So boleh dapat? Boleh. Tapi betul ke tak? Nanti kita tengok. Okay. Sekarang ni saya nak tulis satu lagi kaedah. Assuming field flux is assuming that the field flux is linearly proportional, sebab sekarang ni IA ni tak boleh ambil straightforward sebab you tahu yang kita ada isu saturation. So sekarang ni kita nak mengambil kira keadaan linear ni yang mana flux ni adalah C apa tadi? IA kan. Alright, then dia punya skema jawapan ni yang saya nak share dengan you ni. So first untuk A, assume that flux adalah berkadar terus dengan IF, okay, proportionally to the field current. So daripada loop ni, okay, so you akan nampak adalah V IA RA plus RF. Straightforward lah. Okay. Satu lagi plus EA. Dan loop ni adalah V EAU. Okay. And then dari sini kita kembangkan. Kita tukar EA ni. IA RA plus RF plus KV omega. Okay. And then masukkan faktor ni sebab kita bila you buat analisis, you bagi tahu analisis you ni apa assumption dia. So bila assumption dia melibatkan this term, so kita kena tukarlah dia punya V. So IA RA plus RF plus kita nak tukar V saja. So dia akan jadi KCIA omega. Okay. And then kita boleh faktorkan IA kan. So IA adalah RA plus RF plus KC omega V. Okay. So from here kita boleh masukkan nilai yang diberi. So V adalah 320. IA not given. IA, RA is given 2 plus RF3, this is your RF, plus KC, K tak diberi, C pun tak diberi, speed diberi. Tapi speed ni adalah dalam radian per second. So you need to convert this N dalam radian per second first. So yang tinggal KC, tadi dia bagi 600 kali dengan berapa? Pi per 30. Okay, siapa yang pernah kelas dengan saya dulu tahulah kenapa pi per 30. Okay, 2 pi per 60 sebenarnya. Tapi saya tak suka pakai ni. Saya akan kurangkan ni, dia akan jadi pi per 30.
conversion from radian per second, from Radian to angle. radian per second. Angle? Bukan radian per second. Radian per second. Angle tu ada lagi yang lain. Itu untuk switching. Okay. And then simplify kan. Okay. So yang you ni apa? Selesaikan yang mana boleh selesaikan. So dia akan tinggal 320 pi plus apa ni? 20 pi kc. So ini adalah satu persamaan. So that's why you tak boleh pakai equation ni. Sebab bila equation ni untuk general DC motor, tapi untuk DC series dia ada faktor flux ni. Flux separation, you kena expandkan your analysis sikit. Okay, itu satu part. And then kita tengok dia bagi torque. So dia bagi torque ni satu hint lah. So torque equation adalah KV IA. So it's not that straightforward. You need to change this V kepada KCIA IA. Okay. Yang mana torque diberi, IA bagi tak diberi. So kita boleh masukkan nilai 60 equals to KC IA square. Okay. And saya nak cari KC dulu. So saya bawa KC ke sebelah. Ataupun saya tinggalkan KC sekejap. Bawa IA ke sebelah. So KC adalah 60 over IA square. Okay. You ada second term, ada third term. Okay. Sekarang ni untuk solve kan, kita nak cari apakah nilai KC ni. Ini perkali constant sebenarnya. Okay. Sebab kadang-kadang dalam datasheet selalunya ada. Tapi kalau tak ada, macam mana nak cari? Itulah mungkin the reason kenapa you kena belajar benda ni kot. Okay. So how to find this KC? So pakai persamaan serentak. Okay. Now masukkan 3 dalam 1. Okay. Sebab yang ni daripada torque equation. Yang ni daripada Kirchhoff voltage law punya loops. Okay. So masukkan 3 dalam 1. Maksudnya you akan ganti this part. Okay. So 320 equals to IA pi plus 20 pi KC K60 over IA square. Okay, and then selesaikan. Bukan selesaikan habis lah, so tak boleh pun sebab IA ni IA square kan. You akan dapat 320 equals to 5 IA plus 1200 pi over IA square. Okay. Panggil apa? Bawa IA ke atas, dia akan jadi satu quadratic equation kan. Dia akan dapat 320 IA 5 IA square plus 1200 pi. Okay. Pakailah calculator ke, online calculator ke, solve this quadratic equation. Macam mana? Jadikan dia kosong. 5 IA square minus 320 IA plus 1200 pi. So samakan dia kosong AX plus BX plus C. So masukkan dalam online punya, panggil apa? Saya suka pakai online punya solver daripada pakai calculator. So masukkan nilai dia akan bagi you final answer. Okay, so I dapat IA ni nilai dia 48.43 dan ataupun atau dependent atau 15.57 ampere. So ada dua nilai. So nak pakai yang mana satu? Okay, so let's check yang mana yang valid. Okay, so how to check? Kita tengok apa maklumat yang dia bagi. Okay. Antara maklumat lain yang diberi adalah kita boleh cari P
torque develop power, torque kali speed. Okay, so untuk torque kali speed, torque dia adalah 60 kali speed which is 600. Ni dalam rad kali dengan tukar kepada rad, so kali pi per 30, you akan dapat 3769.9 which is 3770 watt. Okay, in the same time kita tahu juga P sama dengan IV kan, current kali P kat mana, current kat sini sebab torque kat sini kan, current dan V yang being supply. Okay, so V adalah P tadi kita dapat ni 3770, I yang kita nak cari, nak verify kat sini, V dia bagi 320. So IU sepatutnya adalah box sebelah. So 3770 bahagi 320, 11.78 which is lebih kurang 12 ampere. Okay, tanpa mengambil kira losses lain. Sebab sekarang ni kita kira develop torque sahaja. Tak tolak yang apa friction, windage, tak tolak. Okay, so kalau nampak this 12 ampere dia hampir dengan 48 ke hampir dengan 15? Of course dia hampir dengan 15. So this is your selection of answer. Okay, sebab dia lebih logik lah. So validity tu berdasarkan itu. Okay, takkanlah daripada develop torque daripada 12 ampere ni dia boleh pergi sampai 48. So tak signifikan. Okay, so kita ambil 15.57. Okay, so cari apa? So cari field current. Okay, so daripada armature current, dia adalah field current lah kan. Okay, so IA is equal to your IF for a DC series motor. Okay, and then B, assuming the load torque is constant, so T load adalah constant, calculate the V motor voltage atau terminal voltage required to reduce the speed to 400 RPM. So sekarang ni kita nak speed dia 400 RPM. So what should we do? Kita pakai equation mana? Vt equals to IA RE plus RF plus KC. Mana tadi yang atas ni? Dah dapat pun, tak payah nak ni. Ambil yang ni. KC speed. Okay. So untuk yang ni kita dah dapat IA tapi kita masih belum tahu nilai KC ni. So let's find KC. How? Mana tadi? Yang ni. Okay. So KC adalah 60 over IA square. Equation from equation 3. From equation 3. Okay, so masukkan nilai 60 per ni 1557 ni square. Jangan lupa sebab dalam test selalu lupa letak. So maka jawapan yang bawah-bawah pun salah. Daripada markah penuh dapat separuh je. Kadang-kadang dapat suku je sebab unit pun salah. Okay, so for 15.57 ampere, nilai KC adalah 0.247. So itu adalah constant dia. Okay, so boleh terus masukkan. So your IA is 15.7, RA 2, RF 3 plus 2 speed. Berapa? Kita nak 400, so 400 kali pi per 30. Okay, so your final answer 239.28. So dalam 240 volt, you adjust dia kepada 240 volt, you boleh reduce daripada 600 kepada 400 RPM. Okay.
And then C. If at full voltage, field circuit is shunted. Macam haunted pula saya baca. Puasa Field circuit is shunted by a 6 ohm resistance. Okay, maksudnya dia tambah pada field sebanyak 6 ohm. Macam ni. So 6 ohm. Calculate the motor speed. So what happen bila kita tambah 6 ohm di situ? Our additional field. Okay. So untuk C, armature current akan increase ke? If the load torque is unchanged, okay, armature current increase. So kita nak cari, dia minta apa tadi? If calculate the motor speed. Okay. Mana persamaan dia? Speed adalah PT over KC. Saya tengok dekat slide yang ni. AR IA minus RE plus AR RF over KC AR. So be careful lah bila nak menjawab tu, tengok slide yang mana. Nak tambah apa? Tambah di mana? Okay, apa yang berubah? Okay, apa yang tak ada, kita tak tahu kat sini. Rasanya boleh terus pakai kot. Sekejap. AR, tengok AR ni apa? Adalah RF additional over RF plus RF additional. Okay. And okay, what happened? Apa yang tak ada kat sini adalah IA. Kita tak boleh pakai terus IA yang dekat atas ni, yang dekat A dengan B ni. Ni, this IA. This IA ni adalah new current. Okay, sebab bila you tambah, this is your IF, this is your IR yang dia cakap. Okay, this is your IA. So, point dekat sini mestilah berbeza kan daripada tak ada R8 dengan ada R8. Okay, so we need to find new IA. So, how to find your new IA? Baca soalan betul-betul. At full voltage, field circuit is shunted by 6 ohm. Calculate the motor speed. Yang lain dia bagi full load torque, motor speed. Okay, so untuk case ni, assumption yang perlu terlibat adalah torque-nya constant. Okay, so T, dah dekat atas tadi. T adalah kV IA. Okay, so we need to find new IA. So IA new. KV tu adalah ganti dengan flux punya constant. So KC AR IA square. And this IA is IA new. Okay. And then kita boleh dapatkan AR kat sini. KC ada nilai tak? Ada nilai. Kita boleh dapatkan KC daripada yang ni. Okay, 0.247. So let's find new IA. So IA new T over KC AR set. Okay. So saya tak nak pening-pening. Kita cari AR dulu. Kat sini. So your RF at is 6 over 3 plus 6 equals to 6 over 9 equals to 2 over 3. So top tadi 60 over 0.247. Nak letak 2.48 boleh? Dalam slide dia tulis 2.48. Saya just suka sikit dengan apa yang saya dah kira. AR is 2 over 3 and setkan.
Dan jawapan you adalah 19.05 ampere. Dekat sini boleh nampak tadi current 12 ampere. Selepas you tambah additional resistance pada field, sepatutnya kurang lah kan. Tapi terbalik, bila tambah dia makin tinggi pula. Okay, kita tengok speed pula. Speed, let's calculate the speed. Tak ni, dah penat dah. Okay. Dia bulatkan apa yang lain? Responding pula. Kita break dulu lah. 11.36. Kita habis 12.30 kan? Ya. 11.45. Nampak tu. 10 minit. Nak responding pula. Ya, betul. 12.45 kita resume class. Okey. Ya, dah. Dan tengok kit.
Okay, let's finish up our example before kita masuk DC drive. Okay, tadi sampai kita cari new current. Kita dah dapat new current, okay, sebab kita tambah additional resistance tu, so dia akan dapat new current, and it is found that bila you tambah additional resistance dalam DC series circuit tu, and you tambah dia in shunted pada field resistor, so sebenarnya dia telah menambah nilai armature current. So it is expected that with additional penambahan increment of this armature current, speed pun akan bertambah. So let's calculate betul ke speed tu bertambah. So mana equation speed? So this is equation. So this is the speed equation. So speed adalah terminal voltage berapa? 320 masih sama sebab kita tambah resistor, kita tak ubah BT. So BT fix, torque pun fix, okay. So KC tadi kita dapat pada example A dan B tadi. So 0.247 times 2/3 AR ini. IA new, so yang ni. So kali 19.05 minus RA 2 plus AR 2/3 RF 3, so 3 bahagi, okay, nanti confuse saya tulis lain. Ini, okay, minus 2 plus 2/3 multiply with 3, dia punya RF, and then KC AR. So KC 0.247 kali dengan 2/3. Okay, selesaikan. You akan dapat speed dia adalah 77.4 radian per second. Jangan kau kata speed dia kurang pula sebab tak tukar lagi ni. So tukar kepada RPM baru boleh compare. So kali dengan 30/pi dalam RPM, speed dia adalah 739.1 RPM. So kalau tadi speed dia berapa? 600. Okay, 600 asal dia, and then kita tambah additional resistor daripada 600 dia jadi 739. Dah nampak dah behavior dia, bila current tambah speed pun mesti bertambah. Okay, so that solve the whole example 8. Okay, and then dia dah lah. Ada soalan? Habis chapter DC motor. Tak ada soalan, kita masuk DC drive. Kalau perasan, bila minggu ke berapa? Minggu yang saya kena COVID tu kot. Saya dah bagi assignment untuk buat discussion kan, forum. Saja bagi reverse negative statement. DC motor, saya cakap, apa soalan assignment saya? Apa ni? Rahman bin Abu Bakar. Ni tak? Jawab tak? Muhammad Rahman bin Abu Bakar, nama dia ni. Basuh pinggan ke dia beli baju raya? Azrul Syafiq ada? Nama tak ada dalam list ni. Sajalah panggil kokok ada. Kokok tumpang kawan dengar ke. Tak ada juga. Tang Jawin. Nama macam tak ada. Tak ada. Tak ada lah ni. Izaz Hafzan. Muhammad Izaz Hafzan bin Azizi. Izaz. Boleh dengar ke? Saya dah on mic kan? Ya, okey. Apa saya punya soalan forum tu? DC motor performance apa dah? Ingat tak?
Motor performance are better without a drive. Better without a drive. So yang boys kena, yang men kena support that statement. Better without a drive. So yang girl ladies kena support that statement. Men nak support, yes Muhammad. Men tak support. So maksudnya yang men dia kata better with drive. Okay. Memang dari segi faktanya mudahlah kayu orang kan men, tapi sebenarnya dia out of the box sikit. Kalau saya senang je nak counter. You ada motor, okay. Kalau motor tu simple, tak payahlah nak drive. Drive ni you tambah satu benda yang complicated, nak improve the efficiency. Okay, tapi kalau setengah case yang you hanya perlu control motor directly, perlu ke drive? Control, yalah macam motor yang terus pasang, you dah ada dia punya, panggil apa, you dah ada source yang sebenar, you dah ada motor yang you nak pakai, and that source and motor tu match with that load ataupun with that application. Tak perlulah drive. Saya tak nampak jawapan tu. Siapa bagi jawapan tu mana dapat markah penuh. Tapi saya pujilah all the respon tu, memang nampak dah boleh jadi ayat alam masing-masing. Macam-macam jawapan ada. Banyak tak Betul. markah saya bagi tu. Ya. Macam mana tadi? Markah penuh, jawapan apa tadi? Saya tak clear. Ini untuk perempuan. Yang kan perempuan kan dia support kan. Sepatutnya Tak ada drive, perempuan tak ada drive. tak ada drive, boleh increase motor performance kan. Dia boleh counter siapa Khairul Nadi kalau tak silap. Khairul punya jawapan tu ada jawapan terbaik lah. Kan dia bagi tahu ada complicated circuit, dia boleh improve performance apa semua. Okay. Kalau saya nak counter, saya boleh cakap, kalau you ada motor, you dah ada motor dan you dah ada source yang betul match dengan that particular motor, you hanya perlu control speed ataupun hanya simple control, you tak perlu pun ada drive. Kan? Simple je lah. Cuma benda tu usually itulah dia, bila you belajar bukan belajar tinggi, bila knowledge you makin banyak, sometimes you lupa basic. Okay, ini adalah common happen. Nanti bila FYP ataupun bila you ada benda-benda yang you nak kena defend, yes, you dah degree, you dah ada much knowledge, okay, tapi don't forget basic. So benda basic ni macam ni lah, itulah soalan dia. Kita dah belajar drive, tapi kalau dalam setengah keadaan you hanya nak control simple application, tak perlu pun pakai drive. Sebab bila you pakai drive, memang dia improve performance, memang dia reduce noise or whatsoever. Okay. Tapi kalau benda yang macam nak mesti rumput, nak pasang motor controller kat luar, simple je, tak payahlah drive, betul? So kalau dalam industri, yes, you nak tambah, you tak nak, ataupun untuk benda yang panggil apa, high end, macam aircon, air conditioning system, fridge, yes, it needs a drive. Ataupun you nak control banyak motor, yes, you need a drive. Tapi kalau simple application, itu yang tak nampak jawapan, tak nampak siapa ada orang bagi jawapan tu. So kalau dapat tu simple tapi makannya banyak. Sebabnya dia cara dia berfikir tu meluas and out of the box. Okay. Alright, let's proceed with DC drive. Okay, content. Okay, DC drive dia banyak involve macam switch. Belajar masa bila elektronik kot ke sensor, instrumen? Kan ada belajar GTO, BJT. BJT subjek apa belajar? Muhaimin? Thyristor, apa lagi? MOSFET, Triac. UJT. Benda tu. Subjek apa dulu? OE. OE yang dekat. Basic dia dulu. Electrical drive. Electrical drive memang subjek ni. Dulu masa sebelum tahun Electronic 3 tahun 2. Analog. Analog. Analog tu belajar basic. Macam mana nak pakai. Okay. Electronic device. Electronic device.
Electronic device. Electronic device dan analog. Yes, Roman, thank you. Itu you belajar macam mana nak pakai dan apa efek dia pada circuit. And in fact, circuit analog tu sangat complicated kot compare dengan electrical drive. Sepatutnya kat electrical drive ni akan lebih mudah score lah sebab dah belajar dulu kan. Okay, so it's dekat sini, dekat electrical drive, it's a solid state switching device sebenarnya. Okay, kita akan belajar pasal solid state control of a separately excited DC motor, and kita akan go through single phase, half wave drive, full wave drive, and continuous armature current, and effect of freewheeling diode and H-bridge. Ini adalah jenis-jenis driver untuk DC lah, DC motor. Okay, and kalau tengok dia sebenarnya rectifier lah, sejenis rectifier. Half wave, full wave ni kan rectifier kan. Okay. Kita masih pakai speed torque equation ataupun speed current. Ni kan kita boleh tukar dalam bentuk current kan. T sama dengan KV IA. So ganti T dengan KV IA, and KV atas KV bawah buang. So RA IA over KV. So satu lagi persamaan dia. Okay. Same equation, apa yang berubah adalah kat sini. Okay, sebab kita nak control speed of a separately excited DC motor can be controlled by, kan sebelum ni kita belajar boleh control by menambah perintah armature resistance di armature, adjusting the field flux by adding the field resistance, additional resistance pada field resistance, ataupun kita ubah VF dia. Okay. And juga number 3 by varying the terminal voltage. So sekarang ni bila ada drive, apa yang you tackle adalah you tackle terminal voltage. Okay, sebab bila you ada drive ni, you ada rectifier, yang you play around adalah dia punya terminal voltage. Okay, tanpa mengubah yang lain ni lah, tanpa menambah resistor ataupun adjusting field flux. Okay. Figure 6.7. Ini adalah separately excited DC motor ke shunt motor? Anybody? Ada kesalahan kepada slide ni? Shunt. Shunt lah. Apa jawab lah? Alif. Nampak macam shunt lah. Lain? Zaimi dah Zaimi. Muhammad Zaimi Azlan bin Muhammad Zawawi. Mai ni. Duk ngasuh anak ke duk buat kuih? Oh tak kahwin ikut? Duk ngasuh adik? Duk rumah Ladies, Ainin Sofia, komen sikit. Ni Lita separately excited ke? Bukan Lita, ini kita panggil diagram, block diagram. This is a diagram for a separately excited or shunt DC motor. Ini ada separately. Ya? Separately. Kenapa separately? Nampak macam shunt je. Any supporting argument? Shunt, Muhammad pun cakap shunt. Lain? Ada siapa-siapa nak bantah? Kan nama baru masuk. Jawapan betul apa? Jawablah dulu. Kita bincang. How good are your understanding? Alif, Shunt ke? Kalau separate dia berdua doktor tak? Dia punya Separate diagram dua. Tapi satu betul. je. Shunt Satu je. Shunt. Lain? Tapi shunt tak ada konverter. Shunt pun ada konverter. Sekarang ni kita assume semua DC motor kita nak letak konverter. Sebab sekarang ni kita masuk dalam drive.
whatever DC motor yang kita belajar pada chapter DC tu, kita nak letak converter kat situ. Okay. Separate Baik. ada RF tak? Separate ada RF. Ni ada field ni. Ha. Ni ada field. Oh, boleh jadi separate ni kot. Boleh jadi separate. Kenapa separate pula? Tu ada feel tu. Kalau shunt kan tak ada, ni shunt ada RA saja kan? Ada. Shan pun ada Ada. field. Shan pun ada. Oh, ada. Shan kan dia. Dia satu je shunt. Litam Separate dua. Tapi boleh jadi Diagram macam shunt lah tuan. Diagram macam Shan, tapi dia tak bagi. Hasrul pun cakap Shan, macam Shan. Macam. Janganlah bagi jawapan macam, tak certain. Dah jadi engineer sebab ni, tak tahu. dapat lah. Macam tu. Okay, motor dengan RF asing. Tak ada mas sekali pun RF. Hilang pula. feel dengan motor tu dia separate tak tu? Separate. Feel dengan, so dia adalah separate ke Shan? Separate lah. Separate. Tak tahu. Muhammad cakap separate. Dia distinct, dia jelas je situ. Cuma perasaan Separate sebab feel litar dengan motor tu dia tak duduk sekali. tak duduk sekali. Tu dia sambung sekali. Dia sama kat rectifier. Ya, pandai. Lepas tu tanya jawapan betul apa. Alif kan jawab kan? Saya bagi makan penuh tu hari ni. Boleh. Dia nampak lebih fokus. Okay, memang betul. This is a separate excited DC motor. Dia nampak macam shine. Okay, sebenarnya cuba tengok kat sini. Oh, salah. Saya nak padam ni sekejap. Okay. Kalau kita lukis balik, separately excited, kita ada RA, kita ada L. Kecil sangat lah. Space ni pun, sekejap. You ada R, you ada L, you ada BEMF, and you ada V. Okay, PDC di sini. Ini RA, LA, EA, betul? And untuk separately excited, you ada RF dengan LF. Separately excited. So this is your VF, this is your VA. Okay. So diagram ni sebenarnya dia letak driver lah ataupun converter lah. So converter yang dia letak tu sebenarnya adalah dia sharing the same source. Okay, so what happened actually? Macam mana saya nak sambung ni Yang ni, oh sorry. Jauh. VF ni dia share AC source antara VA, sini your VA, sini your VF. So sambung ke VA dan sambung ke VF. Okay. And since this VF ni dia perlukan AC. So kita padam dulu. So sebelum nak sampai ke VA ni, dia akan ada converter. Converter baru sambung ke VA. And then untuk VF ni juga, you boleh letak converter lah ataupun you juga boleh pakai directly AC source ni pun. Okay. Untuk pada DC. So dia share the same source lah sebenarnya. So betul lah ayat tu. Okay. For DC machine, solid state converter are often used in armature circuit. Okay, dia cakap untuk separate excited, usually kita dekat bahagian, saya buang dulu lah takut confuse.
dekat bahagian field ni, most of the time dia memang dia bagi field, field DC, field motor, DC field source, DC source untuk field voltage dia. Tapi dia akan letak AC untuk armature circuit dia, okay, so that you boleh control your VA by controlling the switching pattern untuk converter ni, okay. In some cases, converter also used to control the field voltage. Yes, you can use the same source, ambil source dari sini, ataupun you ada different source. Maksudnya you ada C converter kat sini and you ada different AC source untuk field, bahagian field, okay. When a converter is used, power source can be either AC or DC. So kalau AC like this, you akan pakai rectifier. Kalau dia adalah DC dan kalau DC ni tak match dengan DC pada field ni, you kena pakai apa? Kalau tak match, kena pakai converter jenis apa? Power E1, belajar berapa jenis converter? Rectifier. You puasa letih tu. Apa? Inverter is DC to AC. Sekarang ni, jom sikit. Sekarang ni, let's say this is your field circuit. You pakai converter. Okay, so VF di sini. Positif, negatif. VS dalam DC lah. Okay, sini adalah converter. Yang ni adalah DC juga. Tapi tak match dengan VF. Mungkin yang ni you nak 50, yang ni you ada 100. You kena pakai converter jenis apa? Buck boost. Buck boost. Buck dia reduce, boost dia naik. Buck boost. So this buck boost ni apa? Boleh naik, boleh turun. Chopper ataupun DC to DC converter. Simple je jawapan dia. Okay, which make the selection of machine independent of the available power source at the site. Okay, kalau you ni anak CEO Mega Holding boleh lah. Hello? Hello, putus Doktor, putus. Boleh ingat? Tadi dengar lah, tadi dengar Mega Holding ke? No Holding. Okay, sama kat Mega Holding. Okay, kalau you anak CEO Mega Holding boleh lah minta kat Papa mesin dekat kilang Daniel dah rosak. So nak mesin jenis ni, nak source jenis ni. But you are not. Unfortunately, you are not. Okay. So you biasanya akan diberi satu jenis source and you ada mesin yang you nak kena pakai. Kalau source yang baru ataupun you nak upgrade tu hilang lagi. Okay ke? Ada. Okay. Okay. So let's say you nak upgrade boss ataupun company nak upgrade source tu kepada, dia akan beli new power supply lain, mungkin variable power supply ataupun suddenly machine you tu power source-nya breakdown. So daripada yang memang you pakai 240 VAC, you hanya ada 120 VAC. So macam mana you nak match dengan keperluan motor you? Selalunya itulah keadaan kita marhain kan. Tak boleh nak minta everything kan. Drama pukul 7 tu memang macam-macam je sembang. Okay, so kes-kes yang macam ni, so kadang-kadang source-nya okay. You punya DC source ataupun AC source you okay, tapi mesin rosak. Mesin yang ada
yang sebelum ni mungkin dia match dengan 240 VAC, tapi mesin yang sekarang ni pula dia hanya match untuk 120, tapi you nak kena ada speed yang setara dengan 240 VAC. Okay, so nampak tak keperluan untuk design ataupun reconfigure balik keperluan antara source dengan converter dengan motor yang ada pada masa tersebut. So itu keperluan untuk design drive ni. Okay. Armature circuit of the motor is connected to a solid state converter. So ini adalah converter ataupun converter ni kita akan dia ada Putus. Halo. Sekejap. Okey. Okey nah. Okey. Saya check ini. Okey ada. Okey betul dah. 20 minit lagi. Sampai mana tadi? Okey. Converter. Converter ni adalah arrangement of solid state switch. Okay, dia beza dengan elektronik analog yang belajar tu. Itu switch, kita panggil switch ataupun switch biasa. Switch terdiri daripada apa? Controllable je lah. Okay. And switch ni kalau perasan you belajar apa? BJT. You belajar MOSFET, GTO, thyristor, apa lagi? Diode, triad, switch. So this switch, you perasan dia ada 2 kaki, dia ada 3 kaki. Okay, yang mana yang 2 kaki adalah uncontrollable. Maksudnya kalau you letak diode di sini, itu pun adalah switch. Maksudnya uncontrollable switch. Maksudnya bila dia lalu, dia on. Bila tak lalu, dia tak on. Sebab ini adalah AC source kan. Ada waktu dia lalu, ada waktu dia tak lalu. Sewaktu tak lalu tu dia tak boleh on. Okay. And kalau switch tu ada 3 kaki, macam thyristor, itu adalah uncontrollable switch. And kita akan contohlah kat slide introduction kot, kita cerita pasal switch kan. Okay. And you akan control switch ni macam MOSFET. Mana tak dia punya ni? Macam ni kot. Dia ada gate, dia ada drain, dia ada source. So terbalik source kat atas. You ada source, you ada drain. Okay. You akan bagi pulse ataupun switching pattern pada gate ni untuk decide masa bila dia on, masa bila dia off. Okay. And this on off pattern ni akan memberi kesan kepada berapa banyak voltan yang sampai pada motor ni. Okay. And this on off condition juga akan mengubah kriteria source ni daripada macam ni kepada straight line as a DC source. Okay. Okay, single phase half wave drive. Okay. So untuk rectifier sebenarnya dia cerita pasal rectifier. Rectifier kan ada beberapa jenis, half wave dengan full wave. So dia pergi kat single phase dulu. So most of the time untuk single phase kita hanya perlu pakai satu SCR saja kat sini untuk jadikan dia sebagai single phase. Okay, kita ada AC source di sini dan keluaran di point ni kat VT ni adalah DC tapi dalam erti kata half wave sahaja. Okay. The terminal voltage can be expressed as so VT ni adalah dia ambil loop mana? Loop ni je. Loop yang dekat sini. Okay. So VT, EA, IRA, LA, DIDT. Okay. And since walaupun dia DC tapi dekat bahagian rectifier ni kita mengambil kira keadaan waveform yang separa sinus. So bila separa sinus tu dia masih ada faktor DIDT ni lah. Okay. The armature winding inductance LA is included because the armature current is not constant. Dia tak sama macam DC motor yang chapter sebelum ni. Totally DC. Dia tak ada AC analysis. Okay.
And most of the time LA is a lot lower value-nya daripada LF. Okay. Dalam keadaan ni kita bagi dia Vmax, Vs ni sebagai Vmax sin omega T lah, sebagai perwakilan sinusoidal. Okay, so what can you see untuk half wave drive? Ini yang saya kata dia control ni. Tengok signal Ini adalah original Vs signal you, yang ni biru ni. Okay. Yang diberi, yang keluar daripada sini adalah signal ni. Okay. And then selepas dia lalu VAK ni, thyristor SCR ni, silicon control rectifier, selepas dia lalu SCR ni, botan dia akan jadi macam ni. Okay, yang hijau tu. And kalau tengok ada beberapa kriteria di situ, which is alpha. Okay, alpha ni adalah pada masa bila switch, which is this one, kaki ni, tak nampak dah. You bagi kat sini, ni kat sini, you bagi alpha, triggering angle. Okay, pada masa bila triggering angle tu on, pada masa tu dia akan follow VSU punya kriteria. Okay, part ni dia on kat sini, dia akan sama dengan line. Okay, and then dia akan terus on, akan follow lah, dia akan follow VS ni. Okay, sampai next yang ni. Okay, so basically yang ni adalah alpha, yang ni adalah alpha plus 360 degree ataupun alpha plus total time ni 0.02 ni. So F adalah 1 bagi T, 1 bagi 0.02 which is 50 Hz. Okay, so the next cycle baru dia akan on semula. Okay, kalau tengok ni adalah satu cycle, tak habis. Dekat dari sini onward another cycle. Okay, and you akan nampak untuk current tadi adalah V voltanya. Dalam masa yang sama you boleh observe current yang biru ni. Okay, dia akan discontinue. Okay, sebabnya dia akan on, dia akan ada current pada masa you bagi alpha, you trigger alpha ni. Okay, dia akan continue. Current kan dia lagging kan. So bila ni dah habis dia masih ada, and dia akan berhenti pada beta. Dia akan kosong pada beta ni, point beta ni. Okay, on dan off. See waktu dia on, waktu dia off. So daripada sini ke sini dia akan off, current tak ada, and then baru dia on balik. Okay, itu dia punya terminology of dia punya switching pattern. Ini untuk satu saja. Bayangkan satu switch saja terlibat dan switch itu adalah SCR. Okay, kalau nampak dia masih belum DC, tapi you punya DC motor ni dah boleh terima. Okay, cuma kita panggil dia yang tak over DC ni, dia macam ada riak lah, ripple. Okay, so antara yang unwanted ni kita panggil dia macam ripple lah. Okay, the voltage across resistive component of the armature winding is identical in the shape of instantaneous armature current. Okay, dia lebih kurang tapi masih tak exactly the same lah. Okay, sebab you hanya letak SCR saja. Okay, that's why kita perlukan full wave. Bila full wave drive ataupun full wave rectifier, baru you akan dapat satu solid line of DC. V is the angle at which the instantaneous current reach zero crossing. Sini B, zero crossing. Crossing antara apa? Antara ni lah. Dia cross balik zero, amplitude zero. Okay. What else? Untuk case ni, field voltage is keep constant and motor speed is assumed to be fairly constant. Maksudnya
kita tak control lagi lah motor speed. Sekarang ni kita nak tengok apa kesan DC motor yang menerima sinusoidal waveform melalui satu switching saja, which is ACR. Okay, the load current IA can be computed. So how to calculate IA ni? IA ni, I ni adalah IA lah, tapi dia letak I kecil sebab dia adalah AC analysis. Okay, can be computed by VT minus EA over ni question ni, RA plus JXA. Okay, XA is the reactance attribute to the armature winding inductance. Okay, what else? Alright, this VT came from here. The current equation during conduction period between alpha and beta, current conduction. So yang ni. Okay, sekarang dia cerita pasal current punya waveform. Can be expressed by yang tadi kita tengok tadi. Okay, ini adalah discrete kan. Kalau instantaneous punya current, ni equation dia panjang ni, 6.13 ni. Okay, however, apa yang berlaku sebenarnya adalah kita hanya tukar ni. Kita hanya tukar equation ni saja. Hilang. Okay, tak apa. Kita sebenarnya hanya tukar ni, VT ni kepada, sebab VT kalau yang sebelum ni untuk DC motor, VTU tu solid DC waveform. Tapi bila sekarang ni terminal voltage U adalah not more solid, dia adalah ada waveform yang more like a sinusoidal. So this VT ni dia akan tukar dengan sinusoidal punya representation. Okay, so the sinusoidal representation adalah yang ni. Yang ada Vmax, sin, apa semua ni. Okay. And since this sinusoidal, so you kena consider macam DC hari tu, DC motor, kita tak consider LA. Sebab LA ni kita assume dia dalam steady state. Okay. And steady state and dia adalah DC. Tapi untuk AC drive, bila kita pakai AC, kita dah consider analysis AC. So bila analysis AC ni dia akan melibatkan inductance. Kalau ada capacitance, kita akan calculate sekali dia punya capacitance, dia punya tau ni, time constant. So all these parameter akan include dalam analysis. Okay, so that's why the equation ini adalah equation current sebenarnya. And dia datang dari mana sebenarnya? I sama dengan, salah, cakap lain. Dia sebenarnya I sama dengan V over R. Okay, kalau tengok. And this V adalah involve Vmax sin yang ni. Yang ni. Okay, Vmax sin omega T. Okay, minus V. Okay, V ni bukan Kv. Put aside dulu that Kv. Ini adalah V yang involve dalam sinusoidal waveform. Okay, and this Z involve what? Yang melibatkan ni. RA and LA dalam armature circuit U. Okay, and this omega is no more omega speed tu. You kena differentiate. Okay, omega ni untuk rectifier adalah 2 pi f yang ni, yang melibatkan dia punya period of that particular waveform. Okay, Z is the impedance of the armature winding, P is the phase angle of Z, and tau, this tau is the time constant of Z, F is the frequency of the AC source. Okay, from one point kepada next point yang dia akan on. So itu adalah frekuensi dia. Okay, the average voltage across the terminal motor. Okay, bila kita sebut average adalah apa? Luas di bawah graf. Betul tak? Sekejap. Kita ada beberapa terms untuk voltan AC. Okay, kita ada V peak, kita ada V peak to peak, kita ada V RMS, kita ada V average, V apa lagi?
Vmax. Okay, Vmax adalah sama dengan V peak. V average adalah sama dengan V DC. And then V RMS, V peak to peak lah, antara peak dengan peak. V RMS, cari definition dia apa. Effective value of the waveform. Okay. Satu lagi adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf ni apa? Dia adalah V average. Okay. Let's say this is your VAVG. So luas di bawah graf ni adalah your average voltage. Okay. So ini adalah perwakilan dia punya equation. EA plus VL LVE plus average. AVE ni average. AVE RA. Ini simple je, tak payah nak pening. Dia kat sini je. Ni loop ni. Okay, VT kat sini. Dia include sekali VL di sini sebab dia adalah AC analysis ni kat sini. You ada, kita balik, ini AA, positif negatif, sini VL, sini V, ni yang ni, V RA, ini VT, ni VT. So that's loop saja. Okay. VL average is the average voltage across the inductive elements of the armature impedance, and I average is the average armature current. Dia tak kata armature current, dia kata average armature current. Maksudnya purata, sebab dia kan signal ni dia tak solid sinusoidal, dia ada satu pattern, and dia tak boleh cakap sinusoidal waveform sebab dia bukan sinus, so dia panggil average. Sebab tu dia panggil average. So I average is the average armature current. So sekarang ni I ni dia akan jadi IAVG sebab dia dapat truncated sinusoidal waveform selepas dia lalu SCR ni. Okay. And since untuk DC, VL average is 0. So daripada yang ni kita equal to 0. This is your final equation. Okay. 2 minit lagi. Jadilah tu. Makin complicated ni. Okay, so that's all for today's class. Hadaplah dulu sambil-sambil makan kuih raya, sambil-sambil duduk duk goreng kerepek ke, duk gantung langsir ke, fikir-fikirkanlah apa yang telah dipelajari. Okay, any question? Tak nampak Sipu kasih. Kau jangan beli yang Bangla sudah. Okay, any question? Ada kod yang confused ke dengan DC motor? Saya tak rasa ada question dah, duk nampak nak balik kampung dah ni. Okay, so if no question, so saya end class hari ni. Ya, Faiz ada apa nak cakap ke? Ada apa nak tanya? Ada, alright. Okay guys, thank you very much for attending the class. Madam, Selamat Hari Raya. Ya. test bila? Test tadi dah announce dah. Masuk berapa ni? Oh, okay. Tak perasan. Tak perasan pula. 20 hari bulan, Arif. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Okay, selamat Hari Raya everyone. 2 tahun tak raya dengan kat kampung kan. So Hijau kat Batu Pahat tu. Jauh Reza kampung Batu Pahat sampai ke Perlis. Careful bawa kereta. Kita ada apa ni? Apa dia punya terms tu? Tangkap gambar dulu, bayar kemudian. PDRM buat. Dia tangkap gambar dulu, bayar sama kemudian. So be careful on your speed limit. KJ dah bagi kebenaran buka mas, however jagalah kesihatan masing-masing, always take precaution. Kalau tak sihat tu pandailah korang, dah besar dah semua. Okay, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, sorry kalau if anything yang you uncomfort with me. Okay, selamat Hari Raya to everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you doktor. Thank you doktor. Selamat Raya doktor. Selamat Raya doktor. Selamat Hari Raya.
Ya, selamat Hari Raya Alif. Selamat Hari Raya Hazwani.